As-sunnatu hiya at-tariqatu. Sunnah ni tariqah, jalan. Jalan. Itu dia panggil sunnah, jalan. Kita nak datang ke surau ni tak ada jalan, tak apa kat surau tak. Mesti kena ada jalan baru menyampaikan. Nak pergi mana-mana pun mesti ada jalan untuk menyampaikan dia. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kata apa? Nabi kata man sanna sunnatan hasanatan falahu ajrun wa ajru man amila biha min ghairi ayang kusafiha. Sesiapa yang melakukan sunnah yang baik, maka baginya pahala, dan pahala orang yang melakukannya tanpa dikurangi. Kita ajak orang, seorang itu buat benda baik, dia pun buat, kan? Kita dapat pahala, dia pun dapat pahala tanpa dikurangi, kan? Apa sajalah kita mengajak seorang itu melakukan kebaikan, dia ikut orang kita buat, kan? Kawan kita berkawan seorang ni dia tak semayang sehinggalah dia boleh semayang, dia ikut kita, kan? Artinya solat yang dilakukan itu kita pun dapat pahala yang kat dia tak kurang. Bukan kata kena bagi separuh seorang kerana aku ajar kamu, tak. Pahala dia, kalau pahala dia 100 lah, hak 100 tu juga Allah Ta'ala bagi kat kita, tak kurang. Masya Allah. Itu kebaikan, kan? Apabila kita menunjukkan ke arah kebaikan. Peringatan Nabi kata apa? Wa man sanna sunnatan sayyi'atan falahu wizrun wa wizru man amila biha min ghairi an yanqusa fiha. Sesiapa melakukan sunnah yang buruk, sayyi'ah, lawan kepada hasanah, sayyi'ah. Sunnah yang buruk, yang jahat. Ajak orang buat maksiat, ajak orang buat dosa, falahu wizrun, maka baginya dosa. Dan maksiat, maka bagi kamu adalah dosa, dan dosa orang yang melakukannya tanpa dikuranginya. Baik. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah contoh terbaik kepada kita. Apa saja kita kena tengok Rasulullah sallallahu pada setiap dimensi, semua sudut ada. Kenapa? Kerana Allah putuskan Rasul itu untuk menjadi contoh tauladan kepada kita. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa zakarullaha katsira. Sesungguhnya pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu adalah contoh tauladan yang terbaik bagi mereka yang mengharapkan Allah dan mengharapkan hari akhirat. Apa maksud mengharapkan Allah? Artinya apa sahaja yang kita lakukan, kita mengharapkan mendapat rahmat Allah, pahala daripada Allah, redha daripada Allah, dan mengharapkan hari akhirat. Artinya kita mengharapkan supaya Allah Ta'ala berikan kepada kita keamanan, kesejahteraan, daripada huru hara hari akhirat. Wa zakarallaha katsira, dan senantiasa mengingati Allah dalam keadaan yang banyak. Kita kena ingat Allah Ta'ala ni banyak, tuan-tuan, bukan ingat sikit, kan? Kita kira sikit je, hak lain nak banyak. Ingat Allah sikit, mana boleh, kan? Allah Ta'ala perintah supaya kita ni mengingati Allah dalam keadaan banyak, pagi, petang, siang, malam, kan? Ingat Allah Ta'ala. Baik. Maka orang yang nak ikut Nabi, orang ni dia mengharapkan Allah, mengharapkan hari akhirat, dan dia dalam keadaan senantiasa mengingati Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kita tengok Nabi dalam semua keadaan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai suami, sebagai ketua keluarga, sebagai ketua negara, Nabi sebagai sahabat, Nabi sebagai datuk, sebab dia ada cucu,
Dan Nabi sebagai ayah sebab dia ada anak. Nabi sebagai suami sebab dia ada isteri. Semua kita boleh tengok contoh. Maka dalam kita bermasyarakat, sebab kita manusia dia kena ada komuniti, manusia dia ada kelompok, manusia dia ada hidup dia tak boleh seorang sebab tu dia manusia. Maka Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan kepada kita hebatnya seseorang ini apabila dia ada hablum minallah dan ada hablum minannas. Dua ni dia ada. Dia kena ada hubungan dia dengan Allah dan dia juga kena ada hubungan dia dengan manusia. Jadi orang ni orang hebat. Kalau takat dia dengan Allah saja, dengan manusia dia tak peduli dengan manusia, tak ambil cana dengan manusia, tak bagi perhatian dia kepada manusia, tak jadi. Kan? Sebab tu Nabi kata apa? Malam yahtammu bi amril muslimin falaysa minna. Sesiapa yang tidak peduli, tak cana kepada apa yang berlaku kepada umat Islam, falaysa minna, orang ni bukan daripada golongan kami. Oi, berat tau. Kan? Jadi dalam kita menjalani kehidupan kita, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita untuk kita sunnah bermasyarakat. Banyak hadisnya tuan-tuan. Di antaranya apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beritahu kepada kita, haddatsana Qutaibah bin Sa'id, haddatsana Abul Akhwasi an Abi Husain an Abi Salih an Abi Hurairah qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir fala yu'zi jarahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyukrim dhaifahu wa man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyakul khaira aw liyasmut. Rawahul Bukhari. Telah menceritakan kepada kami Qutaibah bin Sa'id, telah menceritakan kepada kami Abu Ahwas dari Abu Husain, dari Abu Saleh, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhum berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka janganlah menyakiti jiran tetangganya. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia berkata yang baik atau diam. Baik. Hadis ini menyatakan kepada kita di antara sunnah bermasyarakat kita ialah yang pertamanya, sesiapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia apa tadi? Jangan dia menyakiti. Jangan dia menyakiti. Fala yu'zi jarahu. Jangan dia menyakiti jiran. Kalau kita sebut jiran, kita ni sebut jiran kira orang sebelah rumah kita je lah. Itu je kan, sebut jiran. Belah kanan, belah kiri, itu ya. Belah depan tak kira dah. Kan? Sebenarnya apabila kita sebut jiran, kita kat sini ni semua ni jiran kita sebenarnya. Kan? 40 kanan, 40 kiri, 40 depan, 40 belakang. Kalau orang duduk flat tu 40 ke bawah pula, 40 ke atas pula. Kan? Maknanya keliling kelalang tu 40 buah. 40 buah rumah tu itu diistilah sebagai jiran. Kan? Yang itulah yang Nabi kata apa? Kan? Sesiapa yang tidur dalam keadaan dia kenyang sedangkan jiran dia kelaparan,
maka dia bukan daripada kalangan kami. Kan? Itu semua tu Islam mengajar kepada kita sunnah bermasyarakat. Ambil peduli, ambil berat tentang masyarakat. Maka tuan-tuan dan Nabi pesan pada kita apa tu? Jangan menyakiti jiran. Hari ni macam-macam bentuk orang menyakiti jiran. Cuma dia sedar tak sedar je. Kan? Ada orang WhatsApp kat saya, "Ustaz, jiran saya ni bagus," dia kata. Dah. Baguslah dia pelihara kucing, bagus dia kata. Dia pelihara kucing, bagus. Kan? Hak tak bagusnya tahik dia tu lah. Kan? Hak tak bagusnya tahik kucing tu. Kan? Kucing dia berok merata. Kan? Dia pelihara kucing tu memang baguslah. Tapi tak jaga yang tu. Jiran hari-hari duk cium, duk bau aroma tu. Macam mana tuan-tuan? Kan? Itu salah satu bentuk menyakiti. Kan? Ada juga orang kan, dia duk rasa dia kan? Rumah dia tu dia nak nak buka lagu apa, nak kuat mana suara, kan? Bising je rumah dia. Jiran duk sebelah. Buka lagu tu dedum nak runtuh rumah. Kan? Tapi dia duk rasa sedap. Kawan duk sebelah sakit telinga. Kan? Ni bentuk-bentuk yang perkara yang boleh menyakiti. Kan? Jadi Rasulullah SAW mengajar kepada kita apa sahaja bentuk yang menyebabkan jiran kita ni sakit hati kat kita, maka kita dalam keadaan tidak selamat tuan-tuan sebenarnya. Dalam keadaan yang tidak selamat. Sebab itulah dalam satu hadis yang lain Nabi kata apa? Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Wallahi la yu'min. Demi Allah tidak beriman. Demi Allah tidak beriman. 3 kali Nabi bersumpah. Kan? Qila wa man ya Rasulullah. Sahabat tanya, siapa dia? Siapa yang tak beriman ini? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam kata, qal alladzi la ya'manu jaruhu biwa'iqihi, rawahul Bukhari. Iaitu orang yang tidak merasa aman jiran tetangganya akan gangguannya. Hadis sahih daripada Bukhari. Jadi Nabi kata orang ni sebenarnya orang ni belum sempurna iman. Kerana apa? Kerana jiran dia tidak selamat, tidak aman daripada gangguan dia. Kan? Kerana dia banyak menyakiti. Jadi ini yang kita perlu ambil perhatian. Kan? Ada orang parking, dia parking kereta depan rumah jiran dia. Tempat rumah dia kosong ya. Kan? Ini penyakit-penyakit yang macam-macam jadi ni. Sebab itulah berlakunya pergaduhan, perbalahan, permusuhan. Kerana apa? Kerana kita tak cakna, kita tak ambil peduli dengan orang. Kita duk rasa kita aja. Baik. Yang kedua, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengajar kepada kita apa? Fal yukrim dhaifahu. Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, maka hendaklah dia memuliakan tamu. Memuliakan tamu. Tuan-tuan, bila mana tamu datang rumah kita, tanda rahmat. Itu tamu tu kan? Kalau kita perhatikan bagaimana salafus salih, orang-orang yang baik dahulu, dia seminggu sekali kan? Ada setengah tu setiap hari dia akan cari tamu supaya datang rumah dia. Sebab macam tu kan? Tamu boleh datang, boleh minum air kosong pun tak apa. Tapi nak beritahu dia nak supaya rumah dia tu sentiasa dalam keadaan rahmat, boleh cari.
Cari mana tamu. Ha? Boleh bagi TO syawal pun okey tu. Kan? Maknanya dia nak. Kalau rumah dia tengok dalam seminggu ni tak ada orang datang, dalam sebulan dia tak datang, dia buat jamuan dah. Tak suruh orang datang. Allah. Kan? Jadi bila mana tamu datang ke rumah kita, tamu datang ke rumah kita maknanya dia membawa rahmat. Orang Arab dia guna tagline. Tagline dia apa? Ahlan wa sahlan. Itu tagline untuk tetamu. Ahlan wa sahlan. Apa maksud ahlan? Ahlan, kamu menjadi ahli keluarga. Itu ahlan. Wa sahlan, maka mudahlah urusan kamu. Kamu dah jadi keluarga, jadi rumah ni macam rumah kamu lah. Kamu permudahkan apa urusan kamu. Itu dia tagline ahlan wa sahlan. Kita terjemah selamat datang. Belum tepat lagi. Ahlan tu mana ahli. Kamu sudah jadi ahli keluarga. Wa sahlan, mudahkanlah urusan kamu. Jadi sahabat tanya, ya Rasulullah, berapa hari aku nak layan tamu ni berapa hari? Sebab bagi mereka ni tamu ni tak kira hak kenal tak kenal, sudah datang kita tamu kita dah. Ya. Maka Nabi kata 3 hari. Kamu kena layan penuh mesra dengan 3 hari. Hari pertama, kedua, ketiga. Jadi itu hak, kena bagi makan, kena bagi minum, bagi tempat tidur dia, itu hak. Hak tetamu 3 hari 3 malam. Jangan tamu datang terus tanya bila nak balik. TO secawan tak habis kita tanya dia nak balik bila. Melampau ni lah. Melampau kan. Jadi kita jangan tanya dia nak balik bila, tak dia tak bagi. Masa saya belajar di Mesir, saya pernah pergi rumah orang Arab. Kan, nak tahu cara orang Arab ni macam mana. Saya pergi rumah orang Arab Mesir lah. Kan, berkawan pergi rumah dia. Jadi tamu. Hui, dia jamu kita, dia layan kita macam raja. Macam raja. Macam tu orang Arab ni. Kan? Nak makan apa? Sekejap keluar. Makan ni, kejap makan buah, minum air, macam-macam Allah kata. Sampai dia kata, kamu tidur sini. Dia layan kita. Kata bagus kan. Fal yukrim dhaifahu. Maka kita kena muliakan tamu. Kita orang Melayu, bila mana kita duk layan-layan tetamu kita ni, dia takat 3 hari je. Hari yang keempat kita boleh tanya dah dia. Kan? Hari yang keempat tu boleh tanya dia. Kenapa? Tempoh dah habis dah. Kalau nak service charge pun boleh tu. 3 hari FOC. Free of charge. Masuk hari keempat tak balik lagi. Kena kira sewa lah. Kan? Jadi kita orang Melayu, kalau hari keempat tak balik lagi, kita pun ada tagline juga kan. Tagline kita ahlan wa sahlan wa jalan. Boleh belah lah. Dah tak nak balik lagi, belah lah kan. Baik, muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, artinya kita dalam apa saja kena layan tetamu. Yang ketiga, hadis ini kata apa? Siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhirat, hendaknya dia falyakul khaira, kena cakap hak baik. Baru bercakap hak baik. Kalau tak ada hak benda baik, ayah cakap. Au liyasmut, ataupun diam ya. Diam ya. Kan? Kenapa? Dengan percakapan inilah tuan-tuan
semangat kepada dia, motivasi kepada dia untuk dia pulih. Kita kan kalau kita sakit ada orang tanya khabar sikit kan, kita rasa okey lah. Oh, kawan aku ingat kat aku. Kan? Kalau kita sakit ada kan kawan tanya, ni nak makan apa ni? Tanya macam tu pun kita rasa itu nak beritahu bahawa perlu kepada kita untuk kita senantiasa ambil berat, ambil cana. Kalau ada orang sakit pakat pi tengok. Cumanya sekarang ni lah kan, sekarang ni banyak benda yang terhalang kita nak pergi kan. Tapi apa pun tak boleh pergi tengok pun, boleh WhatsApp pun okey dah kan. Boleh telefon lagi baik. Jangan kena tanya khabar. Orang hak sakit ni kena tanya khabar. Baik. Yang ketiganya ialah menghantar jenazah, mengiringi jenazah. Bila mana kematian kan, apa yang hak pada kita? Hak pada kita ialah kita pergi ke rumah orang, kita pergi ke rumah orang yang kematian tadi, ahli keluarga dia. Pertamanya kita ucap takziah, a'zamakallahu ajrah, semoga Allah Ta'ala memberi pahala yang berganda kepada kamu. Itu ucapan takziahnya, a'zamakallahu ajrahu. Itu jangan kita pergi takziah tak jadi. Ramai orang kan, dia pergi ke tempat rumah mati, takziah puan, takziah puan, tuan, takziah. Bukan tu. Doa dia a'zamakallah ajrahu, semoga Allah Ta'ala memberi pahala yang berganda kepada kamu. Inilah dia kan. Baik. Tu caranya kan. Kemudian kita bila mana kematian kan, kita kena tunggu sampai mana? Tunggu solat jenazah. Mari pakak-pakak solat tu. Pahala orang yang solat jenazah, Nabi kata apa? Pahalanya 1 qirat. 1 qirat. 1 qirat. Nilai besar mana 1 qirat? Nabi kata pahalanya sebesar gunung Uhud. Gunung Uhud, pergi di Madinah tengok ada bukit Uhud, Jabal Uhud. Itu besarnya bukit Uhud. Nabi kata pahala sama dengan sebesar bukit Uhud. Itu orang yang solat jenazah. Kan? Orang yang mengiringi sampai ke kubur 1 qirat lagi. 1 gunung lagi bagi. Dapat 2 qirat, dapat pahala 2 Jabal Uhud, 2 bukit Uhud. Masya-Allah. Kan? Jadi itu perlu kepada kita bila mana ada kematian bersegera. Kan? Boleh solat pun okey dah. Kan? Boleh hantar ke kubur lagi baik. Mengiringi sampai ke jenazah dia sampai ke kubur. Ni kadang-kadang kita tak apalah. Bukan warah aku dia kata. Kan? Takat ni lah. Allahu Akbar. Baik. Yang keempat iaitu memenuhi undangan, wa ijabatud da'wah, memenuhi undangan. Kan? Bila mana kawan kita, saudara kita, ahli jemaah kita lah, ahli surau kita ni, jemput pergi rumah. Kan? Ni ada akikah ni pagi ni, contoh. Kita pergi kan? Ni mula depan ni ada kenduri kahwin anak saya. Kita pun memenuhi undangan. Itu perlu. Itu sunnah kan? Ni tak tuan-tuan kita ni kawan kita bagi kad kenduri kahwin, dia kata apa? Kena saman. Oh, dah terima kad sama dah. Allahu Akbar. Kan? Macam-macam istilah diguna, kan? Walhal patutnya kawan bagi kad kenduri kahwin, kita kena ucap apa? Tahniah dapat keluarga baru. Ya. Iyalah, dah dapat menantu, keluarga baru, tambah lagi. Daripada menantu itulah kan ada cucu kita pula. Kan? Tambah keluarga baru.
bagi tahniah. Ni tak, oh kena sama dah. Kan? Lepas tu tak tahu nak pergi tak pergi tu, tak tahu lagi tu. Allahu. Kita ni tuan-tuan, bila mana undangan, kita kena beritahu, saya boleh pergi ataupun saya tak boleh pergi. Kena beritahu. InsyaAllah saya akan hadir. Kan? Sebab orang yang buat jamuan, khususnya jamuan apa ni, kenduri kahwin lah. Kan? Kenduri kahwin ni bajet besar. Kan? Jadi dia nak tahulah berapa orang undangan dia, 500 orang ke, 1000 orang ke. Kan? Dia boleh tahu dah. Dia nak tahu tu. Kan? Bimbangnya buat makanan untuk 1000 orang, hak datang 100 orang. Macam mana pula? Itu. Kan? Itu yang katakan Nabi ajar kepada kita ni, bila mana ada undangan kita kena penuhi. Kalau kita tak boleh pergi, kena beritahu awal ni. Ya, sebab dia dah bagi tarikh dah. Tarikh sekian-sekian ni. Oh, saya boleh pergi, saya tak boleh pergi. Minta maaf lah, tak boleh pergi. Hari ni bertembung, saya ada di luar kawasan apa. Kena beritahu. Kan? Itu. Tuan-tuan, kan, bila mana kita ni buat kenduri, orang datang, oi. Kita rasa, oi, tak boleh nak cakap lah. Kan? Ini pengalaman saya, pengalaman ustaz sendiri. Bila mana buat kenduri kahwin, kan? Saya pun tak sangka lah. Kan? Kawan-kawan hak jauh-jauh tu kita WhatsApp je. Kan? Kita WhatsApp. Dia boleh datang, hak jauh-jauh pun boleh datang. Mari dia pada Pulau Pinang, mari dia pada Melaka, mari dia pada hak jauh-jauh pun boleh datang. Ya Allah. Kan? Kita orang boleh datang macam tu, kita rasa kan? Itu kata penting. Kalau kita tidak memenuhi undangan, tiba masa kita macam mana pula? Ada orang nak pergi. Kan? Kamu rumah aku hari tu kamu tak datang ya? Ni kamu panggil aku pula. Tak payahlah. Tak payahlah, ya? No way. Tak payah. Tak payah jemputlah. Aku jemput kamu pun kamu tak datang. Dia sudah jadi berdendam pula. Itu bahaya. Ya? Jadi tuan-tuan, hak pentingnya apabila orang jemput apa pergi. Bila mana kita memudahkan, insya-Allah Allah Taala memudahkan pula. Kan? Jadi itu saya tengok berarti alhamdulillah. Kan? Takut buat kenduri kendara ni takut sebenarnya. Takut tak habis makanan lah. Kan? Buat tak habis makanan. Oi, kesian. Okey, akhir sekali mendoakan orang bersin. Mendoakan orang bersin. Nabi kata apa? Apabila salah seorang di antara kamu bersin dan mengucapkan alhamdulillah, maka menjadi suatu kewajiban bagi setiap muslim yang mendengarnya untuk menjawab yarhamukallah. Bahkan dikuatkan oleh hadis yang lain, orang yang mendengar akan cakap apa? Yarhamukallah. Kemudian dia akan mengucapkan yahdikumullah wa yuslihu balakum. Tak kira lah siapa dia bersin. Kita dengar saja dia bersin alhamdulillah, kita pun ucap yarhamukallah. Lepas tu kawan tu dia dengar orang doa dia yarhamukallah, dia akan jawab apa? Yahdina wa yahdikumullah wa yuslihu balakum. Allah, cantik Mula-mula kita jawab, kita bersin, kita kata alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Kawan kita dengar, dia kata apa? Yarhamukallah, semoga Allah merahmati kamu. Kawan tu dengar, dia bagi doa tu, dia pun jawab yahdina, semoga Allah Taala bagi hidayah kepada kita semua. Wa yahdikumullah, dan bagi hidayah kepada kamu. Wa yuslihu balakum, dan semoga Allah Taala memperelokkan urusan kamu. Semua dalam bentuk doa. Itu doa secara tak langsung dengan ucapan alhamdulillah.
Tapi malangnya tuan-tuan, hari ini bila mana seorang itu bersih, dia tak ucap alhamdulillah. Dia ucap apa? Dia ucap excuse me. Kan? Ada ucapan baru pula. Ada doa baru. Excuse me. Kok mana datang tu? Allahu Akbar. Tuan-tuan, jangan tukar sunnah. Ini sunnah Nabi. Alhamdulillah, ni sunnah. Nabi ajar. Kenapa tidak tukar ucapan yang lain? Oh, pelik sungguh. Kan? Saya terkejut. Ni orang mari buat dari mana ni? Turun ke langit ke dari hutan ke? Allahu Akbar. Jadi tuan-tuan, itu hak. Hak. 5 perkara tu hak. Jadi kita kena jagalah hak kita. Maka inilah yang dikatakan sebagai sunnah dalam bermasyarakat. Kan? Jadi sunnah Nabi dalam bermasyarakat. Nabi ajar pada kita ni, kerana kita hidup dalam bermasyarakat, maka kita kena cakna, kena ambil peduli, kena bagi perhatian. Semoga Allah Subhanahu taala merahmati kita semua dan kita dapat menghidupkan sunnah Nabi. Maka itulah di antara tanda orang yang cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kan? Sebagaimana yang Nabi beritahu kepada sahabat, siapa yang mencintai, siapa yang kamu cinta? Maka jawab sahabat, kami cinta kepadamu ya Rasulullah. Maka Nabi jawab apa? Nabi kata, kamu akan bersama dengan orang yang kamu cintai di hari akhirat. Jadi mudah-mudahan kita menghidupkan sunnah Nabi, insya-Allah kita akan bersama dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di hari akhirat. Mudah-mudahan kita semua dapat syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kerana kita menghidupkan sunnah Nabi. Aku qouli hadza wa astaghfirullahalazim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah alamin wassalatu wassalamu ala rasulil karim Allahumma aftih alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana aftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Allahumma arina haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arina batila batila warzuqna ijtinabah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dapat metri Kedah. Oh, metri Kedah. Ya ni apa ni? UiTM. ATM ni. Bukan sini. UiTM Tapoh. Apa? Oh. Alhamdulillah. Dia diploma. Diploma. Bukan nak. Dah dia belajar tu bukan. Oi. Lama. Ui,